Nah, kan? Yang mana nama itu? Cuman yang terakmal diriku gimana? Wate dah baca ayat sajadah, legdanyo takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Olehnya wate dah takbirnya gerak jaro. Macam ni saja lu sujud di lawah. Olehnya tak sujud legdanyo takbir je. Wate dah sujudnya dah baca legdanyo doa tergantung per ayat dah baca pun. Lagi ikut dah. Oleh dia tak sujud 3. Kalau sujud 3. Tak bodoh dia sujud. Hotel dia tak bodoh dia sujud. Tak baca salud. Dia lagi ya. Tapi punya seguru-guru sujud bukan 5 tadi. Ada nama kata pejam doa anggota sujud ada. Dia lagi kitabnya lagak 5 tadi cara buka. Yang tak baca lagi tanya wate tak sujud tilawahnya tergantung per ayat tak baca. Jadi menyangkut dengan ayat. Per yang dia baca dalam sujud tu tergantung per ayat yang dia baca. Lalu kita fikah nak rokok tu lah. Jadi contoh je mana? Lagi apabila dia dah baca ayat kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang dia berarti kharru tersungkurlah mereka itu hal keadaan yang sujud mereka itu wasabbahu dan tasbih oleh mereka itu dengan puja Tuhan mereka itu wa hum la yastakbirun sedangkan mereka itu hanya tergabung oleh mereka itu. Jadi kebegahlah kitab kebegahlah ayatnya. Ada cerita urangnya tersungkur dalam keadaan sujud dan membaca tasbih dan urangnya hanya tergabung. Jadi karenanya ayat sajadah wate dah sujudnya dah baca ridayo Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhika. Ya Allah, dipujud olehmu akan lut dipujud olehmu akan lut sebahagian daripada orang yang sujud bagi zat gata al-musabbihina bihamdika lagi yang baca tasbih dengan puja kata. Olehnya wa a'udzubika dah ulung melindung dengan kata an akuna bahawa adalah lun minal mutakabirin daripada orang yang tergabung. Mana yang tergabung? Ada kala tergabungnya daripada perintah kata, ada je ada buku perintah, ataupun tergabungnya dari aulia. Aulia Allah. Rumah ulama je kan? Dapat tergabung rumah ulama. Hanya kau cocok. Tadi menyalih tadi yang dah baca oleh dalam sujud tergantung per ayat dah baca. Dan per cerita lah ayatnya dia tergantung dia. Yang lagak. Belum pasti. Aku jatah bagi sini aja dulu noh. Bukan aja. Oh, mana? Kan? Aku punyanya kau umum sama tu. Yang kenyo lagak yang orang tadi yo. Menyo doa sujud tilawah jadi yang tulis-tulis bah masjid kalau nah. Sajadah wajhi lillazi khalaqahu sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin kan. Dan saya mana jillah ya. Tadi semuanya dah rencana apa ya kan? Lihat aja rencana apa itu. Tak kira-kira je. Pun rencana ke suara bela Allah je. Tapi je lah. Je. Jadi seandainya waktu sujud tilawah suara bela Allah je. Kedua licin dengan malaikat. Itu maklum oleh malaikat dia. Karena dari pegangan kita yang dah sujud tilawahnya, dengan sujud syukurnya, sama lagi sujud sembahyang. Pak sama, bak wajib, bak sunat dan bak syarat. Masalah tabuh yang sunat pada sujud kau dah sampai kenyang juga. Yang jadi lain. Yang menyangkut dengan ayat sajadah. Menancit sebahagian daripada hak Quran lom. Wate lagi dia dah baca ayat-ayat tasbih. Sabihi isma rabbikal a'la. Aku tasbih. Pun tasbih.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma takkan tasbihnya hanya mesti ngapa. Ada kala ada ke ngapa ataupun tak kala ati begitu. Jadi kadang tengok dalam sembahyang tapi ayatnya sabihis marabikal a'la begitu. Ya sunnah kan ke subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Sunnah kan. Ya sekali. Olehnya dan gesunatkan lo wate dah khatam Quran. Ka tamat Quran gitu. Gimana cara dah tamat? Nya tergantung lagi dia ikut. Haru dia. Tak kompu kelompok dia ikut. Tapi lah kelompok punya tak haru dia. Dia ada kala dia ikut khatam 3 minggu 2 go, ataupun 3 minggu 2 minggu 3. Kau jangan haru dia lah. Dia balik boleh Ramadan jona 3. Yang jona api. Ya, di waktu khatam Qurannya disunatkan baca doa khatam Quran yang kawarid buat Nabi. Doa khatam Qurannya. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah wa zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuq waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Macam artinya hai Tuhanku, beri olehmu akan rahmat akan daku dengan Quran ini. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, beri rahmat keluar dengan berkah Quran. Olehnya dan jadikan olehmu akan dia Quran bagiku akan ke imam yang aku ikut akan segala hukum-hukum itu. Dia tanya orang pandalkin wa ma imamuka Quran jawab aja. Kau ikutin berarti kan? Di Quran, mana Qurannya tempat dah ikut dia tanya pada mau hukum. Olehnya dan jadikan olehmu bagiku akan dia Quran nur cahaya dalam hatiku dan berjaya ke petunjuk Qurannya dan berjaya ke rahmat bagiku. Hai Tuhanku, dan jadikan olehmu hai Tuhanku, ingatkan olehmu akan daku daripadanya Quran itu barang yang dilupakan akan daku. Kadang kali sampai wa zakirni minhu ma nasitu. Nepa ingat olehmu akan lun daripadanya Quran akan barang yang kalau dua. Ya Quran yang kalau sampai, dalam ke tanya berjaya sampai dia mah. Olehnya dan ajarkan olehmu akan daku daripadanya Quran barang yang jahilku. Wa alimni minhu ma jahiltu. Dan kalau dia tepu pada Quran, dia bertepu pada Tuhan. Ajar dia bertepu dia buat tafsir tu. Olehnya dan beri rezeki olehmu akan daku membaca akan dia pada tiap-tiap malam dan tiap-tiap hari. Di talake bergebi rezeki warzuqni. Tak mana rezekinya hanya mesti madari kan. Beri taufik untuk baca Quran rezeki je kan. Olehnya dan jadikan olehmu akan Quran itu akan kedalil bagiku, ke yang petunjuk. Waj'alhu li hujjatan, akan ke argumen, akan ke dalil bagi lur, hai Tuhan sekalian alam. Jangan dah baca Quran, akhir Quran tadi. Jangan ingat je boy, cakap mau murno-murno berlagu kan. Wah, murno berlagunya, belum satria baca ijah. Nyai dia begini. Kerja dua pilihan. Gudang murno berlagu pada ledom beduk. Yang tu ada pom-pom purnonya. Itu purno. Itu ramadi. Silakan dia mengurno. Yang je boleh. Tarik-tarik ya. Ini nak je. Hanya doa dah khatam Quran. Cuma menyo doa yang panjang je. Nah kau kan? Doa yang panjang je. Lu kalau akhir Quran ke dia. Kau je yang ketawassul dengan huruf hijaiyah madu mana lagak doa lagak. Sampai je ada arti terpulah betul-betul lah. Lagak. Ya Allah diberi olehmu dengan berkat alih akan ulfa, dengan berkat ba akan kebaikan, dengan berkat sab dia akan pahala. Sobor dengan berkat jim di syurga, jannah ni
Gengian lah. Yang lega doanya. Walau ujung ni nak doa ada. Yang ke punya cara khatam ni gimana kata apa? Kecok berawal Tuhan gimana? Yang ke dulu anak doa sih lah. Kadang nak kita berukunan kan? Ada merokok kita berukunan. Menyayang tak biasa, kecok pada waktu Tuhan ya. Jadi itu oleh kekun waduha, oleh kekun Allahu Akbar, la ilaha illallah. Olehnya tu kelihayan lah hingga tu habis ke dia. Itu kebiasaan lagi jangan. Dia waktu khatam Quran itu lagi nanti. Itu betul khatam Quran tu. Khatam Quran tu je boy. Betul. Lah kita yang nak, anak orang kalau orang ni kena kalau. Kita nak doa Said Zaini Dahlan. Kita yang nak doa khatam Quran. Kita yang nak dua. Ketika menung kalonnya dah tiba je. Dia doa pada dia kira je. Dia doa panjang je ke akhir Quran. Laga doanya kalau arti dia laga dah. Jadi nak duduk berarti anak hari tinggal foto. You terjemah aja. Bah, boleh. Boleh nak ada. Okey. Olehnya dan setengah daripada keadaban membaca Al-Quran itu bahawa seyogianya dijiharkan bacaannya itu sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya. Dia menyudah baca Quran di dalam ngobrolnya sir ke? Jadi sekurang-kurang jihad ke? Sekurang-kurang jihad. Tapi nyaruh lah kata-kata sir dalam bahasa Arab. Dia baca Quran di dalam ngobrolnya sir ke? Jihadnya kati lima lagi apa? Olehnya dan jika tiada didengar oleh dirinya, niscaya tiada sah bacaannya. Menyotakun tapi hana di telenga megedro, nya hana kira dia urus baca Quran. Kecuali mah jika pakai hati je nya kalau elok. Jika hati je main. Tapi menyotakun mu apa? Baru kira qiraah bertakun ukuran di dalam ngobrol. Makanya lama dah dia bolehnya bukan gitu. Karena inilah tiada sah sembahyang melainkan hendaklah dibacanya seorang yang wajib di dalam sembahyang itu sekira-kira didengar oleh dirinya itu. Makanya dalam mazhab tanya rukun qauli dikubi Fatihah, tahyid, selawat, salam, watai dah baca paling mudah dia dalam ngobrol. Maknanya dia dengar agaknya kan makruh. Doa sembahyang dia mangai dengar agak. Kita sembahyang ini urutnya dia gaji. Nyak kamu kru. Nyak kamu kru. Nah urutnya apa? Nah kan? Nyak kamu kru. Dia ukuran dia dalam ngobrol. Sing-sing ya. Jadi adapun yang terlebih daripada sekira-kira didengar dirinya itu, maka terkadang-kadang sunat dan terkadang-kadang tiada sunat. Tapi nak baca radio yang lebih daripada telenga gero. Yang kita hukum ji. Yang terkadang-kadang sunat dan terkadang-kadang hana sunat. Yang mungkin kamu lupa. Kalau boleh puasa. Kita hukum ji. Maka jika takut ianya seorang jadi ria atau membawa kepada orang yang sembahyang, maka disirkan. Sekira-kira didengar oleh dirinya itu lebih afdal. Menyo tak peraya tu dia tak takut ria. Nya lebih baik tasir. Menyo tak peraya tu mengganggu gop tengok itu mayang. Tapi dia takut. Menyo tak peraya tu ditakutkan mengganggu gop tengok itu mayang. Nya lebih baik tasir. Olehnya dan jika tiada ditakuti ia karya dan wahyu kepada orang yang sembahyang, maka yang afdal dijiharkan sekira-kira didengar oleh orang yang lain. Menyebutnya hana dari Korea ataupun hana mengganggu gop yang tengah sembahyang, yang boleh dah jihad. Tapi menyo dalam kitab bila dia diharum juga. Menyo memang takut.
Takut mengganggu kau. Tino dia dah berquran. Raulun kau temayang. Di lama masjid jodoh je. Karena masjidnya secara dasar je guru temayang, kau guru meratib. Dah berquran, dah meratib. Wadah dah berquran, dah meratibnya mengganggu kau. Mengganggu je. Nya haram jihad. Maka je, nak pendapat Syekh Ibn Hajar. Menyota yakin mengganggu je haram je. Betul pun dia bukan. Kalau ada urut tak lanjut dah. Macam matan kita pun dia bukan. Jadi kalau orang kitab je kena. Cuman menyokutanya hampir tak punya di rona masbuk tu kan. Menyodum nan zikir duna ratib lah dalam mampu. Kecuali makan ratib terbaik kan. Jika nyanyi juga, yang tak berat ratib ni. Banyak dia apa mati. Balik istighfar lah kau. Lalu lah kau Allah mata salam dia kau. Ada puja dia. Mana mengganggu kau ya? Al-Fatihah. Dia hukum je lagi. Menyo hana ada Korea dah hana ada mengganggu kau, nya lebih baik jihad. Menyo ada Korea lebih baik asyik. Dan masalah mengganggu kau nya. Tidak tak ibadah lagi dia. Mengganggu kau aja je. Kalau urus belah kota ya, lanjut. Bermula dari, itu dari sunat jihad. Bermula dari sunat dijiharkan itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahwasanya Nabi SAW mendengar beberapa jamaah pada sahabat menjiharkan bacaannya dalam sembahyang pada malam. Di waktu sahabat sembahyang malam, tahajud ya. Maka membenarkan Rasulullah akan mereka itu dan menetapkan ia akan dia. Di waktu kalau Nabi padu-padu doa sahabat itu mayang malam, gue baca Fatihah ayat raya tu baca. Waktu kita dengarnya Nabi, kita kerir Nabi. Mana kita kerir? Anak ingkar. Menetapkan. Ada menyawati gedak kerir Nabi yang menunjuki kepada haji. Sebabnya seandainya haji bayangkan Nabi hanya lagi atas kerir tergelap. Dan yang jid ke hadisnya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, diam Nabi. Hanya konjid ke hadis itu dia membenarkan oleh Nabi, dia gedak kerir oleh Nabi, waktu kejihar oleh sahabatnya. Yang menunjukkan jihad yang bernama ke hadis ini dengan cara gedak kerir Nabi. Olehnya yang kedua, kita pegang Nabi hadis qauli itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum minal laili yusalli falyajhar bi qira'atihi fa innal malaikata wa ummarad dari." Ummarul jamaknya. Fa innal malaikata wa ummarad dari yastami'una ila qira'atihi wa yusalluna bi salatihi. Artinya, apabila berdiri seseorang kamu pada malam padahal ia sembahyang, maka hendaklah ia menjiharkan bacaannya itu. Ya, kemai rumah dia cerita. Sembahyang dia rumah tidur yang jihar bacaan. Pakol. Maka dari karena bahawa adalah malaikat dan isi rumah. Tu isi rumah daripada jin dan lain-lainnya. Daripada jin dan lain-lainnya itu mendengar mereka itu kepada bacaannya seorang dan sembahyang mereka itu serta sembahyangnya seseorang. Ya, jadi baru dulu. Jadi kepegangan Nabi lah hadis, apabila seseorang kamu sembahyang daripada malam, bodoh sembahyang pada malam, maka hendak dijiharia dengan bacaannya. Maka bahawa sungguh malaikat dan penghuni rumah. Tu penghuni rumah. Penghuni rumah berkaitan jin dan lainnya jin. Tak tahu dia pegang selain manusia, jin dan malaikat. Perlu binatangnya. Tak mungkin cik, kerana binatangnya kau nak daripada je. Di maka bahawa sungguh malaikat dan penghuni rumah. Tu penghuni rumah daripada jin dan lain-lainnya jin.
Nya wadai dia orang baca Quran ayat tu yastami'una, mendengar oleh mereka itu kepada bacaannya seorang dan disembahyang oleh mereka itu dengan sembahyangnya seseorang. Ikut imam. Berarti hana masalah dia hana gedong jadual imam mengaji kan. Kita dah berdoa jemaah air rumah malaikat ikut. Tapi benarnya hanjir ni draw imam. Hanjir. Benar jana yang ni draw imam ah. Bahana pasti ya. Telah baca ayat kan. Ya guys. Olehnya dan nya menyodakalan ke dalil sunat jihad lagi nya. Kata apa dalil? Olehnya dan dalil yang menunjukkan afdal disirkan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana bukan bergantung keadaan ya. Menyodasir nya najid hadis yang menunjukkan kepada lebih afdal. Dan dalil yang menunjukkan afdal disirkan yang tapu bitunya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu qiraati sirri ala qiraatil alaniyati ka fadli sadaqati sirri ala sadaqatil alaniyati. Bermula kelebihan bacaan sir itu ada bacaan yang jihar itu, iaitu seperti kelebihan sedekah sir ada kelebihan sedekah jihar. Apa kelebihannya? Ada ingat ni dia? Pada kelebihannya? Ada ingat semua je? Kelebihan bacaan secara sir, dia ada kelebihan bacaan secara jihar, lagi kelebihan sedekah sir, dia ada kelebihan sedekah jihar. Padu ganda je. Ada ingat tak? Ada ingat dia? Dia baginya kelebihan. Ada ingat je boy? Ada. Katanya dia. Nauku rupanya. Dan pada satu riwayat, yafdilu amalu sirri ala amalil alaniyati sab'ina dha'fa. Cik boy nak ulang. Artinya kelebihan amalan yang sir itu ada kelebihan amalan yang jihar itu 70 gandanya. Dan sedekah secara jihar terlebih rupiah. Yang lebih agak pertama lagi ada sedekah sir 70 rupiah. 70 ganda. Lebih 70. Berarti 70 ganda kelebihan. Menyerah sedekah secara jihad terlebih, yang sama lagi ada sedekah sir 70 rupiah. 70 kali kau 70. Nah, menanci masalah bacaan pun. Tapi yang kira-kiranya tergantung keadaan ya. Tergantung keadaan. Jadi kalau lah hadisnya manduana kelebihan. Cuma tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Olehnya yang kedua. Dan setengah daripada keadaban membaca Al-Quran itu sunat dibaikkan bacaannya itu. Ya, buta belaga awak tidak baca Al-Quran. Gimana cara ada belaga? Dengan dibaikkan suaranya seorang dan berlagu-lagu. Kita baca Quran belaga olehnya dan kita baca Qurannya benar irama. Tapi mana? Tiada mengubahkan aturan Quran. Baik, kita pakai langgam Jawa. Kahai tamang li tajwid tu kan. Di lagu tapi kau bopah kita tajwid panjang-panjang. Baik, orang tengok kau dia tengok di bahasa Jokowi. Jokowi udah. Siapa nak dia? Bagi dia nak letak. Ya, pakau aja. Pakau lagajan. Pakau sudah lagajan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Artinya perhiaskan olehmu akan Al-Quran itu dengan suara kamu. Dia tak belaga Al-Quran dengan suara katanya. Maknanya gimana? Tak baca belaga. Tak upah dah duit le. Oleh upah dah duit tak purnoi ramai-ramai. Nak bayati tu. Nak sabar je kan. Dia memang tak sabar lebih kan. Tambah dengan ubih dia main kan. Mana cara upah dia kan. Iban je Qurannya mah lagi anju. Nak jangan minta air ramah lain. Air ramah tabah lebih-lebih dia. Olehnya nyo kana hadi, nyo gendong dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya, kak kena je buat. Artinya bukan daripada kami ke Nabi, laisa minna, bukan daripada kami. Ini bahasa apa? Mana laisa minna, kau malu Nabi. Kau malu. Lagi masalah nikah apa? Balik. Artinya bukan daripada kami barang siapa yang tiada berlagu-lagu dengan baca Al-Quran. Berarti dia dah fahami bahadinya. Hanaruh lam umat Nabi yang sempurna, orang yang hanya lagu dia baca Al-Quran. Mau lagu tak apa. Ya, laisa minna man lam yataghanna. Taghanna-nya lagu. Karena hari nikah buat nikah sunnati. Paman ragibah an kan, paman ragibah. Jadi apa yang ragibahnya uniknya, tergantung muka dia pun. Arti dia beda-beda. Macam muda adi dia dengan an yang ada dia benci. Paman ragibah an sunnati falaisa min. Maka barang dia kata yang benci pada nikah falaisa minni kata dia. Yang urutnya kon sebahagian daripada Lut. Maknanya kon sebahagian daripada umat Lut sempurna. Kau mana je? Kau mana je gara-garanya tengok anak kira umat Nabi kan? Dia anak sempurna lah. Ya lagi nya. Apa yang masalah? Yang keadaban lagi. Nyolah gam je. Dia kerja ni adalah yang keadaban lahir, berarti yang anak apa tajwid pada muno tadi. Ka faslun fi adabil batini fi tilawatil Qur'ani. Ini suatu fasal pada menyatakan adab-adab yang batin pada membaca Al-Quran. Banyak adab batin sih. Yang adab yang halus, ada adab di dalam dia. Kalau adab lahir, menjawab lahir kaget kan tengok. Tapi yang adab batin lah. Pada menyatakan ada adab yang batin waktu ada baca Al-Quran, maka iaitu amat banyak. Lucu adab batin. Kata setengah daripadanya adab batin seyogianya membaca Quran itu dengan penuh takzim, tak agung Quran. Dan waktu ada baca Quran itu dengan tadbir, bertatmiki ke makna. Pemana tadbir, yakni memfikirkan akan maknanya dan mengingatkan ia dalam hatinya akan kebesaran Al-Quran. Fakol, karena Al-Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar, yang dititahkan daripada arah kepada Jibril dan daripada Jibril kepada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia waktu dia baca Al-Quran yang pertama lainnya ada batin tu. Mono balahi kaget dia baca itu. Kamu lagu le. Jadi jika agak ada baca Al-Quran. Tapi yang kada dia bernilai. Ada dia bah kalonnya lo. Kena punya kau ada lagi. Saya dah rasa temayang je boy. Temayang kapah dulu, rukun syarat kapah dulu nanti terima. Pada kalau latih ke pan, ada jalan kelah tu. Ya, dia ada batin yang pertama, wadil itu ada baca Al-Qurannya benar rasa ta'zim latih. Dapat agung Quran. Olehnya benar tadbir, benar terfikir ke makna Quran. Kiban makna ta'zim? Mana ji? Waktu dah baca Qurannya lagi tanya, benar dah ingat latih tentang kebesaran Al-Quran. Apa kebesar? Karena Al-Qurannya perkataan Tuhan yang maha suci, yang dititahkan daripada arah kepada Jibril. Makanya kalau kitabnya pada arah pula. Tapi yang biasa ada depan kau dari doa mahfud. Jika menjaga pegang dalam kitab tauhid, bila kita lain. Lafai Al-Quran yang kau datang ke karang le Jibril. Ya, memang le Jibril ke kalon lafai Al-Quran yang tikiban alih, kiban ba, langsung ba, lo mampu kalau.
Tapi tinggal kepegang dia dekul jamu. Tapi huruf kalau mampunya raya-raya alih ubah guna huruf kan. Dia tulis je kan ni. Alih ubah guna huruf. Hamba daripada Nabi. Kalau dia alih macam ubah guna huruf. Kan kau ubah alih ni orang ubah no. Jadi lafai dan makna memang ada dari Tuhan je. Maksudnya tanpa campur tangan makhluk ini. Kon ada karang le Jibril ke lafai je. Dino makna je dia ada Tuhan kan. Lafai je gimana? Lafai je kon ada kebahasa kan Jibril kon. Ya, beda dengan hadis kursi. Jadi kon hadis kursi lah. Menyo hadis kursi. Hadis kursi. Nya lafai je dari Nabi. Ya, bagi ilham le Jibril lah hati Nabi. Dia kebahasa kan le Nabi. Menyo makna je dari Tuhan. Tapi menyo Quran lafai dari Tuhan, ada juga pujud bala mahfuz dan Jibril kalau inan betul Nabi dia makna dia dari Tuhan. Maknanya betul dari Arab. Mungkin ada tak pendapat ulama je. Ini ada doa. Dia pendapat kitabnya ada kalau yang gecok oleh Jibril dari arah, olehnya dari Jibril ke betul kepada lidah Nabi. Dia yang benar lagi nya. Dia dah baca Quran benar lagi nya. Bermakadabut juga. Bermakadabut juga. Dia benar rasa ta'zim dan benar rasa tadbir. Bertinggal ke mana? Olehnya dan setengah daripada keadabannya Quran yang batin long bahawa siogianya pada bacaannya itu menghadirkan di dalam hatinya itu kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Al-Quran itu. Ya, wadah tabu Quran bertingat ke urumpo Qurannya, urumpo kalamnya. Kalamnya kok kalam Tuhan. Jadi wadah tabu ini Al-Quran bertingatlah tentang kebesaran Tuhan yang po Qurannya, yang po kalamnya. Kerja tauhid lah. Boleh ya. Dia tauhid boleh tinggal Tuhan. Olehnya dan mengingatkan ia dalam hatinya bahawa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia. Ya, kon. Yang beringat lagi nya. Ada yang dia bacanya kon kalam manusia kon. Olehnya dan bahawa adalah yang dibacanya itu kalam Allah yang maha tinggi. Ya, di kon ada garang li Nabi. Maka je Nabi yang umminya menjawab kepada Nabi nya hanya terjeda. Ya. Jadi Nabi tidak tahu baca tulis kan. Apa kelebihan kan? Dia tidak akui, dia tak pegang dia Nabi yang ummi, tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Berarti dia tanya, kata pegang Qurannya kau ada Nabi kata. Olehnya dan setengah daripadanya keadaban yang batil lo. Siogianya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya. Berkhusyuk. Gimana je? Yakni ingat kepada bacaannya, berkhusyuk. Mana khusyuk kan? Dan jangan ingat hatinya itu kepada sesuatu yang memfikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lalai hatinya daripada bacaannya, pakon. Sebab masyghul, sebab tipu hatinya itu kepada sesuatu yang lain daripada bacaannya itu. Ya, tengok dapat Quran lagi dah, tengok dah fikir pula lain. Kadang-kadang kita dah ada baca ni kan. Marota kejadian mau menetah ni kau bayang hijau menetah. Tu surat kebar. Kau ji wa ila rabbika farghab betul. Wa ha? Alam nasyirah. Wa ila rabbika fanhar. Wa ila rabbika fanhar. Mungkin dengan pikiran ni gua anda. Gimana? Wa ila rabbika fanhar, fanhar yan. Inna ataina. Dengan pikiran tak kan? Jadi itu metalah wa ila rabbika fanhar. Kau. Yang dengan pikiran, yang contoh dengan pikiran kan? Apa nyatalah apa wala antumnya biasa kan? Nhân nago dia tu. Nhân kita lah ini.
Walang asri dah jauh gede ya. Atau bodoh be. Pak wati ni biasa kena tambah-tambah. Jadi sebahagian daripada keadaban baca Al-Quran, wati dah baca Al-Qurannya berhadir hati, berkusyuk dah. Maka untuk lah kusyuknya pada bantu cik kau makna baca. Karena dia punya kau bahasa Arab kan. Punya orang Arab. Cik memang kau bahasa Arab kan. Cakap ke depa je arti orang dia baca Al-Quran. Ya dia kau pada kalau nyan tu. Yang tidak orang kala ada tim dia. Terjemah na, tafsir na, lupa kan. Olehnya dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana ba'du salaf iza qara'a suratan wa lam yakun qalbuhu fiha a'adaha saniyatan. Artinya dan adalah setengah pada ulama yang dahulu-dahulu, ulama awal, apabila membaca ia akan sebuah surat padahal ia tiada hadir hatinya, ada khusyuk dia baca, maka mengulangi ia akan dia kedua kalinya. Baca tengok tu. Tengok yang geput tabur surat Waktu geputnya kadang hana khusyuk. Yang ku ulang rumah tengok tu. Hana kira berbunuh. Nyandu rawai kan. Punya ulama dahulu. Olehnya dan setengah daripadanya keadaban Quran lom siogianya membaca Quran itu dengan tadabbur, benar dan demikian, dan dengan tafahum, yakni dengan memfikirkan maknanya dan membicarakan akan dia makna dan menghimpunkan akan maknanya. Di sebahagian daripada keadaban batin waktu dia baca Quran lom benar tadabbur ke makna. Punya yaitu mana benar tak fikir Qurannya dalam Tuhan. Kau fikir ke mana dia tu? Benar tak fikir ke makna Quran dan benar fahami makna Quran dan menghimpunkan ia akan maknanya Quran. Benar kesimpulan. Pino dia dah baca sabah surat tadi. Dia fikir ke mana? Oleh dia fikir dia dah cuak kesimpulan tadi. Yang menghimpunkan akan maknanya. Kesimpulan suratnya apa pegang? Bila kita tahu surat dapat dia ada tadi. Apa pegangan? Olehnya dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha wala fi ilmin la tafahuma fiha. Artinya tiada kebaikan di dalam ibadat yang tiada fiqh di dalamnya ibadat. Hanam pun lebih fiqh dia dalam ibadat. Jika hendak sah ibadat kan. Olehnya dan tiada kebaikan bacaan yang tiada memfikirkan akan makna di dalamnya bacaan. Kamu yang ibadat je tapi hanya kebaikan. Yang berarti apa? Hanya kebaikan. Hanya kebaikan bacaan. Awak dah baca je, hanya terfikir ke makna. Cuma maknanya betalah cik lagi kalau dia apa? Qurannya dengan diri baca je ke ibadat. Dan dengan diri baca, baik dah fahami ada puana, dah tak tahu Tuhan. Tapi baru nak nilai lebih, pun dah fahami je. Yang nilai lebih berarti mana kebaikan. Olehnya dan tiada kebaikan di dalam ilmu yang tiada dipahamkan di dalamnya ilmu. Tiada kebaikan pada ilmu yang tiada dipahamkan dalamnya ilmu. Jadi kita tanya kadang na ilmu. Nah ilmu yang dia tapi hanam pun tadi. Ada pun kadang mana nak tajak apa tanya orang ni. Nak tajak apa. Tapi hanam pun. Nya hana kebaikan. Pahala ana tapi hana kebaikan. Kun aliman. Oh, mudah aliman. Oh, samian kan. Samiannya mengumpul je. Hukum lah betul-betul kan. Biar cuma tak berdom saja. Pahala aja abad nah. Tapi hana kebaikan. Yang antara lain ada adab yang batin. Jaga berjodoh dulu. Apa tapi you? Kan habis. Dan diriwayatkan oleh ulama. Ini laga. Dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 maratan wa inna ma raddadaha
litadabburihi fi ma'aniha. Artinya bahwasanya Nabi SAW membaca akan bismillah. Yang kata bote. Jadi Nabi dah pernah kata bote baca bismillah. Bote baca bismillah, maka mengulangi ianya Nabi akan dia bismillah 20 tahun. Oh 20 go. 20 tahun tak kan? Yang kedua je pokoknya kot. Maka mengulangi ianya Nabi akan bismillahnya 20 go. 20 go Nabi baca bismillah bote. Hanya kepa baca 20 go. Dan hanya sungguhnya mengulangi lagi ianya Nabi akan dia bismillah karena membicarakan akan maknanya dan menghadirkan ia akan maknanya. Fakor, karena makna bismillah itu amat banyak. Maka tiap-tiap kali diulangi itu bertambah maknanya yang ajib-ajib, yang ganjil-ganjil, yang tiada dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah. Di waktu baca kali pertama ilham dumno oleh Allah. Waktu baca kali kedua gedamah lah ilham. Di makaji lezat yuinan makaji nyo lagi yang baca Al-Quran ada handala dan baca nopo. Baca bismillah li Nabi 20 go. Kali pertama baca ilham tabo ilmu. Baca lo gedamah lo ilmu Allah. Mak tanya dia dah baca biasa macam. Tapi memang le ilmu bab bismillahnya tak kalau. Jadi contoh mana? Dia kalau nak bawa tag mulai kitab. Yang contoh mesti kitab yang nak. Yang kitab yang nak oleh kele di kumatan Bismillahirrahmanirrahim. Yang le ku syarah dalam hasiah dia flow tu leo. Leo. Bismillah tu. Polen tu flow masalah kalimat. Alam itu flow mana dua lagi. Leo. Mana Nabi bagian juga tak ilham dia orang dah. Jadi lezat dengan bismillah. Wafluh kau baca. Dan dari karena inilah kata jumhur ulama bahwasanya makna Al-Quran itu berhimpun dalam Al-Fatihah. Kau dah dengar kan? Al-Quran yang hafluh wujuhnya ubina makna Al-Quran malhaf luju mutaho makna ji lam makna Al-Fatihah. Olehnya dan makna Al-Fatihah itu berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna Al-Fatihah menghimpun dalam Bismillah. Olehnya dan makna Bismillah itu berhimpun dalam ba-nya Bismillah. Lamba. Olehnya dan makna ba itu terhimpun kepada titiknya apa? Nuktah. Nuktahnya ke titik. Yang kat kalau tingkat saya wajib boleh. Diubina makna Al-Quran mutaho dalam makna Fatihah. Makna Al-Fatihah mutaho dalam makna Bismillah. Makna Bismillah mutaho dalam ba Bismillah. Makna ba mutaho dalam nuktah, dalam titiknya Bismillah. Titiknya mengisyarat kepada wahdah. Wahdahnya kezat Tuhan. Puji lagi ya. Ini tak kalau ke kelewur. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Law syi'tu la ukhirtu 70 ba'iran min tafsiri Fatihatil Kitab." Jangan dengar-dengar video. Artinya jikalau aku berkehendak mengarang tafsir, law syi'tu, jikalau aku berkehendak mengarang tafsir, niscaya dapat aku penuh akan 70 buah unta daripada tafsir Fatihah kitab jua. Jadi seandainya lun tafsir Al-Fatihah kun Sayyidina Ali nyan perle unta 70 buah untuk penting kitab tafsir Al-Fatihah tu. Tepuk-tepuk unta bertepuk kitab pak. Kita baca kitab ni, ba mentertu buah je. Ada muka dega je buah kan.
Berarti Sayyidina Ali seandainya lum kehendak kena tafsir Al-Fatihah, nya payah minta unta 70 boh untuk buat kitab tafsir Al-Fatihah tu. Nah, lagi. Lu tinggal cerita lah pun. Nanti dua ulama kena kekarang kitab tafsir 60 pun jadi. 60 pun jadi. Kira kan? 60 pun jadi. Berarti kena 7 buat jadi kira-kira. 60 pun jadi kitab tafsir. Oi guplo mandum ada punya. Luar dah itu yang luar itu. Ya, tapi tidak bukan gitu. Ada kalau le. Olehnya dan hanya nyata. Dan hanya nyata daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya makna Al-Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan. Ya, di bab perkataan Sayyidina Ali nya tajuk kesimpulan lagi dia apa? Rahasia Quran dan makna Quran hai dah hingga. Kerana aku kalam Tuhan. Ya, di beda pegang ke kalam Tuhan, lu dengan rumput dalam kitab. Dalam kitab tauhid orang ni. Macam pegang tentang kelebihan Nabi kita yo. Jadi dalam tabung mukjizat Nabi kita yo, Allah Taala gejuk pada Nabi Jawami'ul Kalim. Makna Jawami'ul Kalim, Nabi bukan hamba yang bacut, tapi bacut hamba Nabi nya mengandung makna yang ledan. Le mana? Contoh. Ya, lagi hadis Nabi tabo min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada kebagusan Islam seseorang bahawa ditinggal ia ada yang hana penting baginya. Nyen nanti dua ulama ke pegang lun kapu plotol lo cara-cara hadisnya hana habis-habis lo. Melepa pegang lo. Pokoknya yang kapu plotol garang kitab bicara hadis yang tahu min husni islamil marinya hana habis-habis lo. Ya je kau. Begini dia. Berarti luar dah gila bila Allah Taala. Lagi ulama yang garang kitab terbebo. Lu nak pernah lu baca sejarah aja muda hidayah aja muda. Di nanti ro anak mit lah kena yabut ya. Kena yabut. Agak tak dimak di badayah. Tapi ada yang tinggal gemak. Hampir kau tinggal gemak gara-gara cengeng ni kan. Tinggal gemak anak tu bantu saja. Sehingga gua rumah lah. Gua rumah di bantu-bantu rumah. Sehingga kekirim oleh Allah Taala Nabi Hidir. Itu kubur adanya. Jadi malim adanya sehingga garang kitab terbebo. Jadi luar saya terbebo garang kitab. Ada lagi nyom tu ji. Wate iprang nangro Baghdad. Puan, lewat pun. Mongol, Pada perang nangro Baghdad lewat Mongol Kau bebina kitab-kitab bak perpustakaan ke itu tu. Bagai itik langkrung dia Itik langkrung sehingga hitam lah. Ikrung hitam. Olehnya manyet itik langkrung beranja ke jematan lah. Di berathan lah dia. Kisah berathan Jadi waktu kehanali keaman lah. Kau kata susah dulu adanya. Yang dibaca ada belah dia hanali kitab. Ya, ulama-ulama berkaipoh tu. Betul lah tidur. Ya, memangnya jika rahmat Tuhan dah kena. Alhamdulillah dengan ubina ilmu yang garang oleh ulama dalam kitab. Alhamdulillah bagi ilham ya Allah Taala belum tu. Bagi ilham. Betapa turun dulu. Jadi pergi cuma pustaka, si Nabi jamu pustaka contoh ni nak pustaka jamu berpuluh kali berpuluh lah. Ya, pergi cuma pustaka berpuluh kali berpuluh. Pergi cuma rak kitab, yang si Nabi rak kitab. Dia minta juru dulu. Kau dia kepegah je tu. Dia dari kitab bahasa dia bila macam negara pun. Orang Bajuri, orang Yanda, orang Mahali, Dumpah ni ayat mandum je. Aduh rumah laraknya, Dumpah kitab. Yang baik okey dia.
dumpah hotel gaduh uberak jamun dumpah kitab yang gedekti le dengkunya tidur. Di gapai tu kita. Apa gila hak mah. Yang penting mungkin gapai. Kita yo ya jamun badaya yang nak hafal kitab. Kitab Matan Bina tu apa? Nah kitab ingat lagi. Mana kita ada di sini? Mata ima. Mata Bina tu apa? Ada tinggal dia. Jurumiyah tu apa? Dia tu apa apa ya? Kumajir. Juga hato rapai. Tahu apa? Jadi kita Mata Bina nya level 5 bab. Waktu ujian apa level 5 bab? Ajurumiyah kan je. Ajurumiyah dari al-kalamu wal lafzunya hingga habis juga dia apa tahu kita. Lur zaman je lah, nak pernah je dengan zaman lah, nak pernah je. Macam mana nak tinggal ni? Bukan lagi Ustaz Edi dah ya. Oh, yang kedepak rak-rak kita kan? Jadi lagi nya. Nanti baca menggambar dua. Ini ada fotokopi ya. Tapi benarnya untuk merumpuk rahasianya, bagaimana itu? Dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan. Tapi benar, adalah mendatangkan maknanya itu sekira-kira suci hati daripada sifat kecelaan. Ya, dia merumpuk rahasia Quran yang tergantung patutnya geli hati kita yo. Dan suci hati daripada yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Dia tergantung gelih hati kita pada sifat kecelaan dan tergantung gelih hati kita daripada yang selain Allah. Dan sekira-kira nur yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam hatinya. Dia ubah kejut oleh Tuhan. Seperti kata Sayyidina Ibnu Atta di dalam kitab Hikam. Ibnu Atta'illah kan? Ibnu Atta'illah. Ibnu Atta'illah. Dan kita hikam kenyan. Yang lu mohon tak kita hikam. Apa kenyan? Farriq qalbaka minal aghbar tamla bil ma'arifi wal asrar. Ya, kita hikamnya mencoba hafil kalau lagak cara tembur le Syekh Waifi, Syekh Said Ramadan Buti. Yang lagak ada tembur ya. Dia punya tembur dengan alat kalau. Yang nak tembur kita ikat. Bahapir kalau. Jadi kan Syekh Ibnu Atta'illah farriq qalbaka minal aghbar tamla bil ma'arifi wal asrar. Artinya kosongkan olehmu akan hatimu daripada memfikirkan yang lain daripada Allah Ta'ala. Niscaya engkau penuhi di dalamnya hati dengan segala makrifah dan rahasia-rahasia. Ya, jadi menyoleh kitanya tak kosong hati daripada tak fikir kepada yang lain Allah. Lebih dah fikir kepada lain Allah, lebih fikir ke Allah tu. Yang menyodatim lagi nya Allah Ta'ala kepenuhlah hati kitanya dengan makrifah dan kepenuh dengan rahasia. Yakni sucikan olehmu hatimu daripada masyghul, daripada sibuk kepada yang lain daripada Allah dan yang lain daripada zikir Allah. Niscaya diberi Allah dalam hatimu itu akan segala ilmu dan akan makrifah yang diberikan kepada anbiyanya dan aulianya, yang dinamai akan dia akan ilmu din dan ilmu wahbi. Kau wahbi ya? Dan ilmu kashfi dan ilmu hakikat. Dia menyoperle merumpuk ilmu rahasia syarat je dia pun. Pergi hati. Pergi hati. Mana cara pergi hati? Kita je tak pun dah tahu ya. Apa? Tak tahu jilid je boy. Jilid tu jadi dua nya betul-betul muamalah ya. Jam nak dua apa kan? Jilid pun ini. Jadi tak pergi hati, yang menyokong tak pergi hati, gejuk oleh Allah Ta'ala ilmu dan gejuk marifah
yang kegejuk kepada anbiya aulia yang kebuhnan ilmunya ilmu din, ilmu agama. Olehnya dan ilmu wahbi, makna wahbi ilmu pemberian ataupun yang juga ilmu laduni ya. Makna ilmu laduni, makna laduninya pada sisiku. Lagi ilmu yang gejuk ke Nabi Khidir ataupun yang gejuk ke Luqmanul Hakim. Kau ada kebun kan? Lagi ilham kan? Lagi ilham. Ataupun yang tengok Aceh yang megah pun Awyam Dawli ya. Pandai malim je kebun cara kerja dan yoga tadi. Hai umurnya meninggal 26 tahun. Ha? Jadi letak ilmu ilham dari Allah Taala. Kau menjadi ngajar kebun. Ada yang cerita kerja aku boleh ya. Kau dong kita kali. Cok kita larang manduk kau dong. Leh pegang ada betul beli. Leh pegang ada betul beli. Kalau geduk manduk latih je. Lebih cepat dari mesin fotokopi. Fotokopi kau tengok pun. Alih, pegang kita punya ada pegang boleh itu. Cok ni dah, cok mandu. Bina kita rak, cok mandu tu. Aje kapal mandu. Nah, mana apa je punya? Kompet, mudah kopi dah perlewat dua orang kan. Yang mana? Formula ini kan ada orang kita. Kita aku boleh. Aku boleh rak kita. Ada bagus foto. Tadi ni ada apa? Tapi ilham dari Allah. Lebih bagus tak? Okey. Jadi cara ilhamnya bergelih hati. Dan tatkala itu boleh engkau memfaham akan makna Quran dan rahasianya itu. Dia kagli hati. Ya, yang katanya akan dapat dipahami makna Quran dan rahasia Quran. Dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala dalam hatimu. Dan tiada berkehendak kepada nakal, kepada yacok, kepada tafsir-tafsir yang gak masyhur. Ya, dia untuk dapat tafsir ayatnya, dia hanya pahala oleh dia tafsir. Apa ahli ya? Fakor. Karena tafsir Quran itu tiada tersimpan di dalam tafsir Jalalain ataupun tafsir Baydawi ataupun tafsir Bughawi atau lain-lainnya daripada tafsir yang telah masyhur pada ulama-ulama yang zahir itu. Ya, dia untuk tafsir Qurannya hanya mesti lagi yang kagak tafsir lagi tak tafsir yang gak masyhur. Hanya mesti lagi yang tafsir je. Ya, mungkin cil Allah Taala lagi ilham ke tiga orang yang kagak hati makna ataupun tafsir Quran yang kau lagi yang tafsir ulama nya betul je dengan yang betul je.